Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Haji Hanif Katri kerana bersama kami dalam Borak Santai. Terima kasih kembali. Hari ini kita nak bercakap tentang saya rasa satu tajuk tapi maksud berbeza. Yang pertama adalah pelantikan penjawat awam melalui kerajaan persekutuan. Betul. Dan yang keduanya penjawat awam di bawah pelantikan ke bawah duli Tuanku. Tepat sekali. Satu tajuk saya rasa ada dua maksud berbeza. Ya. Apa pandangan Haji? Ya, terima kasih Saudara Fadli. Tajuk ini agak pelik sedikit sebab perlu dibincang tak kala sekarang dengan kemelut ataupun perubahan politik yang berlaku. Maksud saya macam ni, ramai daripada kita mungkin tak faham dan mungkin tidak tahu sebelum ini bahawa jawatan-jawatan yang dilantik di dalam negara kita, terutamanya di bawah kerajaan persekutuan. Untuk perbincangan ini kita tak nak sentuh kerajaan negeri ya. Kerajaan persekutuan ada dua jenis pada amnya. Satu, ianya adalah lantikan melalui syur kerajaan kepada ke bawah duli tuanku. Dan ke bawah duli tuanku yang memperkenankan dan melantik individu tersebut dalam kerusi masing-masing. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah pelantikan oleh kerajaan persekutuan sendiri tanpa penglibatan ke bawah duli tuanku. Yakni, pucuk pimpinan tertinggi kerajaan pada ketika itu akan mengesyorkan melalui menteri masing-masing yang mengendalikan agensi-agensi di bawah kementerian masing-masing kepada Perdana Menteri dan surat lantikan dikeluarkan oleh kerajaan. Ini dua perkara yang berbeza. Yakni kedua-duanya berbeza berhubung dengan mandat. Itu yang penting. Mandat pelantikan oleh ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, walaupun disyorkan oleh Perdana Menteri, oleh kerajaan yang mentadbir pada masa itu, adalah daripada ke bawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong. Bukannya mandat kerajaan persekutuan. Contoh, seperti pengerusi SPR, ketua polis negara, peguam negara. Dan satu lagi contoh, walaupun tidak dinyatakan secara khusus dalam perlembagaan, tapi di bawah undang-undang khusus dia, ketua pengarah SPRM, iaitu secara khusus di bawah Seksyen 5 Akta SPRM, adalah lantikan-lantikan oleh ke bawah duli tuanku. Dan ada lagi beberapa lain dalam kategori tersebut. Jadi tempoh lantikan mereka ni adalah untuk tempoh-tempoh tertentu, tapi di bawah mandat ke bawah duli. Walhal mandat untuk pelantikan daripada kerajaan persekutuan adalah daripada kerajaan tersebut. Yakni, kalau kita patah balik kepada PRU 14, selepas 9 hari bulan Mei 2018, sesiapa sahaja yang dilantik oleh kerajaan persekutuan di bawah kementerian mana-mana sekalipun, berhubung dengan agensi mana-mana sekalipun, akan pengerusinya, ketuanya dan sebagainya, adalah pelantikan oleh kerajaan persekutuan. Mandat datang dari Pakatan Harapan. Tapi memang betul, kerja mereka mesti profesional. Walaupun dilantik oleh kerajaan persekutuan, mereka tidak boleh mengambil pihak. Mereka perlu melaksanakan tanggungjawab agensi masing-masing secara sebaiknya, seprofesionalnya, mengambil kira peruntukan akta masing-masing ataupun undang-undang kecil masing-masing yang mana yang ada. Satu contohlah, kalau orang tu terbayang-bayang, mana dia contoh yang mana yang dilantikan kerajaan persekutuan. Contohnya marah, pengerusi marah. Yang keduanya, contohnya adalah seperti agensi-agensi di bawah KPLB sebelum ini, selepas PRU 14, iaitu seperti Kedah, Kejora, Ketengah, Kesedar dan juga Perda. Perda iaitu Penang Regional Development Authority. Di bawah akta kerajaan persekutuan, lantikannya datang daripada Menteri KPLB, Menteri berkenaan. Of course, Menteri mencadangkan nama kepada yang berhormat, yang amat berhormat Perdana Menteri Tun, dan pelantikan dibawa oleh kerajaan. Tempoh pun ditentukan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun dan sebagainya. Tapi mandatnya datang daripada kerajaan persekutuan. Jadi persoalan yang penting yang wujud sekarang ini, tak kala tempoh seminggu yang lalu ni, apabila adanya perubahan kerajaan. Nah, kita tidak ingin berbincang tentang isu politik berkaitan perubahan kerajaan. Kita nak bincang berkaitan dengan isu mandat kepada pihak-pihak yang dilantik mentadbir
agensi-agensi ataupun lantikan ke bawah Duli Tuanku dengan adanya perubahan kerajaan, iaitu pada 1 hari bulan Mac 2020. Rakyat semua tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, telah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Ya. Jadi di bawah kerajaan yang dikatakan adalah Perikatan Nasional. Kerajaannya dah berubah. Sebahagian daripada Bersatu bercampur dengan UMNO, bercampur dengan PAS, dan juga sebahagian daripada gabungan parti-parti Sarawak dan beberapa ahli parlimen yang bebas. Kalau dulu ianya adalah Bersatu, PKR, DAP dan Amanah, dan beberapa lagi yang gabungan seperti Warisan. Okay. Jadi kerajaan memang tidak dinafikan, telah berubah. Sama ada kerajaan ini akan berubah atau tidak, itu cerita lain, dan itu adalah tertakluk kepada perkembangan dari masa ke semasa yang kita tidak ingin bincang sekarang ini. Isunya adalah mandat. Sebagai contoh, saya sendiri yang dilantik sebagai pengerusi Perda mulai daripada hujung ataupun Disember 2018 untuk tempoh 2 tahun, yang masih berkhidmat dalam tempoh 2 tahun itu. Apakah kedudukan mandat saya dengan perubahan kerajaan? Nah, di sini rakyat juga kena faham sumber kuasa ataupun sumber undang-undang Malaysia ada beberapa jenis. Yang pertama dan yang tertinggi sekali adalah Perlembagaan Malaysia. Yang kedua adalah Undang-Undang Akta Parlimen. Kita cakap tentang persekutuan, jadi kita cuma duduk tentang Undang-Undang Persekutuan, Akta Parlimen. Kalau negeri, dia ada enactment negeri. Kita tak nak bincang hari ini. Yang ketiganya adalah undang-undang kecil di bawah Akta Parlimen. Dan yang keempatnya adalah apa yang dipanggil convention atau adat. Adat-adat pentadbiran atau tadbir urus negara dan kerajaan, ya, adalah tertakluk pada konsep am, keadilan, kesaksamaan dan profesional. Etika-etikanya ada. So, apabila seseorang dilantik di bawah, ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong contohnya, maka walaupun berubah kerajaan sekali ke, 2 kali ke, berkali-kali ke selama tempoh pelantikannya, secara konvensionnya dia tidak perlu meletak jawatan, melainkan atas sebab-sebab peribadi dia sendiri. Dia tidak perlu, walhal dia digalakkan teruskan dengan perjawatannya. Sebab lantikan yang datang daripada amanah ke bawah Duli Tuanku, dan ke bawah Duli Tuanku tak ada kena-mengena dengan isu politik kerajaan. Ya? Walhal apabila agensi persekutuan seperti Perda yang saya ambil contoh tadi, mandat datang dari kerajaan persekutuan, dengan berubahnya kerajaan sekarang ni, ianya menjadi tanggungjawab profesional saya. Mana-mana pengerusi, mana-mana ketua GLC ataupun agensi-agensi lantikan kerajaan Pakatan Harapan terdahulu, secara profesional patut serahkan balik mandat kepada kerajaan baru, Perikatan Nasional, untuk menentukan siapakah antara orang ataupun individu yang mereka ingin lantik menerajui agensi-agensi tersebut. Nah, konvensyen ni adalah satu konvensyen yang sihat. Kalau perkara ini tidak dilakukan, maka ianya boleh mencacatkan kesihatan, kemakmuran konsep demokrasi dan tadbir urus yang sah. Kerana apa? Sebab mandat saya contohnya datang daripada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir dan Yang Berhormat Menteri Rina Harun pada ketika itu, di bawah Menteri KPLB. Tapi sekarang Perdana Menteri dah berubah dan Menteri pun dah berubah. Dan di bawah Akta Perda, tanggungjawab pengurusi dan lembaga di bawah Perda adalah untuk mengikuti sebaik mungkin polisi-polisi am kerajaan berkaitan agensi tersebut. Dan bila kerajaan berubah, polisi kerajaan akan berubah, mungkin berkaitan dengan agensi tersebut. Itu adalah untuk kerajaan baru tentukan. Jadi sebaik mungkin, seprofesional mungkin, saya patut serah balik mandat tersebut. Ini saya tekankan di sini kerana bagi saya ramai juga ada rakan-rakan yang bertanyakan bagaimana dengan kedudukan lantikan mereka, dan mereka tidak pasti apakah dia kedudukan perundangannya dan sebagainya. Ya? Jadi saya harap dengan penjelasan ini, maka mereka yang berkenaan
yang ingin melakukan keputusan seterusnya boleh memahami dan membuat keputusan sendiri. Dan perkara ini bukan saja merujuk kepada pengurusi ataupun ketua-ketua agensi mengikut pangkat yang diberikan oleh agensi tersebut, tapi tertakluk juga kepada ahli-ahli lembaga yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan. Tapi budi bicara adalah kepada individu masing-masing.